dengan Mahizam. So MR ni dia attach bawah Remizer. Jadi Remizer sempat rasa yang kejatuhan oil and gas sempat rasa? Oil and gas tak sempat. Ujung-ujung Oil and gas tu awal tak silap 2013 macam tu kot. Ya tu betul. Tapi yang lagi teruk ni adalah tahun lepas lah. Tahun lepas semua jatuh. Termasuk oil and gas. Yes. Alright. Okay. So sebenarnya itu aku tertarik dengan ada satu tweet kau beritahu, ni kita kau tengah cari peluang saham-saham yang berpotensi bagi yang selalu bagi dividen tapi mungkin tengah murah ke apa, aku tak sure lah. So boleh tak terangkan sikit macam mana saham ni bagi keuntungan melalui dividen? Okay. Alright. So kita masuklah kepada topik kita iaitu kita mulakan dengan dividen tu sendiri. Apa tu dividen kan? Jadi bila macam Kausar cakap tadi, bila orang ingat saham ni, orang akan ingat kebanyakan orang lah bukan kesemua, tapi kebanyakan akan ingat macam kita beli harga murah, jual harga mahal, kita trading, kita tengok chart, kita tengok technical analysis kan. So itu trading lah, kita panggil sebagai trading, which is tak salah pun, tak salah, sebab cuma-cumanya benda tu bila kita trading ni kita fokus pada short term punya gain. Dan bila kita nak trading ni, actually kita perlukan persiapan, iaitu kita kena ada modal yang sebenarnya agak besar juga kalau nak trade. Kemudian kita kena ada persiapan dari segi masa lah, kena ada masa kan. So itu trading. Kita cakap pasal trading. Boleh select sikit ya? Kalau boleh. Modal yang agak besar tu lah, berapa realistiknya? Ni kalau trading lah, kita cerita trading sebelum trading, kita masuk dividen. Trading ni bagi saya lah kalau kita nak belajar, kita nak sentuh dalam market ni, paling kurang pun 3 ke 5 ribu okey lah. 3 ke 5 ribu. Tapi kalau nak sedap tu sebenarnya 10 ribu okey. Itu kalau kita cerita trading, kita nak short term punya gain kan. Tapi kalau kita nak long term punya, kita fikir long term, kalau mindset kita long term, actually dengan beberapa modal kita saja pun sebenarnya boleh mula kan. Berapa yang ada lah. Berapa yang ada, asalkan benda tu, modal tu adalah duit lebihan lah. Duit lebihan. Kita tak nak lah kacau duit yang kita nak guna kan. So itu cakap pasal modal. And then berbalik kepada dividen tadi. Jadi satu choice adalah kita trade. Kita trade lah, tengok nak dapatkan short term punya gain. Lagi satu choice adalah kita invest. Kita invest dengan apa orang kata, matlamat kita adalah jangka masa panjang. Jadi bila kita invest ni, kita boleh take into consideration bukan sahaja kita dapatkan keuntungan melalui capital gain, tetapi kita boleh juga ambil kira keuntungan dari segi dividen tu. Dividen yang syarikat bagi kat kita. So apa itu dividen? Dividen ni sebenarnya adalah agihan keuntungan syarikat. Sebab bila kita beli saham ni sebenarnya kita beli bisnes lah kan. Syarikat tu buat bisnes. So bila syarikat tu buat bisnes, of course dia akan ada, sama ada dia untung ataupun rugi. Jadi keuntungan yang dia dapat tu, actually dia boleh allocate some portion untuk dia agihkan sebagai dividen kepada shareholder. Jadi dividen ni datang daripada keuntungan syarikat tu. So maknanya kalau syarikat tak untung, tak adalah dividen so nanti itu kita akan ulas juga. Itu pun saya akan ulas. Cuma kita kena faham lah bahawa bila kita beli saham ni, sebenarnya kita adalah shareholder. Kita adalah pemegang saham syarikat, and kita adalah pemilik syarikat lah. Cuma pemilikan kita tu berdasarkan berapa banyak saham yang kita beli, yang kita pegang. Let's say kalau company Sdn Bhd mungkin adalah
pemilik saham dia adalah satu orang aja kan. Jadi dia memiliki 100% saham syarikat tu. Jadi dia adalah pemilik mutlak kepada syarikat tersebut. Tapi bila kita beli saham syarikat public listed ni yang PLC ni, dalam tu ada macam-macam lah, macam-macam shareholder, ada banyak shareholder. Jadi berapa banyak amount yang kita pegang tu, itu je lah milik kita. So katakanlah kita memiliki 1% daripada saham syarikat. Ni contoh je, kita memiliki 1%. Jadi sebenarnya kita ni memiliki 1% terhadap apa saja yang ada kat syarikat tu. 1% tu adalah hak kita sebenarnya. Okay. So bila kita dah jadi shareholder, kita berhak untuk dapat dividen. Kita berhak dapat dividen kalau syarikat decide untuk keluarkan, agihkan dividen lah kepada shareholder. So berbalik kepada soalan Kausar tadi, kalau syarikat rugi pula macam mana? Jadi kalau syarikat rugi, actually dia boleh juga keluarkan dividen dengan syarat dia adalah peruntukan untuk dividen tersebut. Katakanlah syarikat tu dah buat bisnes 10 tahun kan. 10 tahun dia memang untung. Tahun pertama sampai tahun ke-10 untung, memang ada net profit. Tapi tiba-tiba tahun ke-11 tu berlaku pula krisis kan. Krisis COVID-19 ke krisis macam apa-apalah yang menyebabkan syarikat dia rugi. So dah rugi, tak untung. Jadi adakah bermaksud syarikat tu tak boleh keluarkan dividen? Jawapannya tak semestinya. Walaupun syarikat rugi, dia masih lagi boleh keluarkan dividen. Berdasarkan dia punya keuntungan yang lepas. Maknanya dia dah reserve lah. Dia dah simpan Betul, dia dah reserve. Kalau dalam accounting tu, kalau kita tengok dia punya annual report tu, ada bahagian dekat equities tu retained earnings. Retained earnings tu adalah accumulated punya earnings lah sepanjang syarikat tu dah beroperasi kan. So as long as dia ada duit, dia ada peruntukan, walaupun syarikat tu mungkin tahun tu je loss, tapi dia tetap boleh keluarkan dividen. So itu menjawablah persoalan di mana adakah kalau syarikat tu rugi dia tak boleh keluarkan dividen kan. Jadi kita boleh bagi contoh lah case study. Case study cuma ada disclaimer sikit lah. Apa-apa saham yang saya sebut ni bukanlah satu buy call ke apa. Ini untuk education punya purpose. Untuk kita buat kajian sama-sama. Betul-betul. Sebagai contoh, takut ada SC dalam ni. Benda ni sensitif sikit. Jadi sebagai contoh lah, kita tengok AirAsia. AirAsia financial year tahun 2019. AirAsia pada tahun 2019, kalau kita tengok dia punya financial year 2019 tu, syarikat tu memang loss. Kita tengok dia punya net profit memang negatif. Maknanya menunjukkan bahawa syarikat tu loss. Tetapi pada tahun yang sama juga, dia mengeluarkan dividen sebanyak 90 sen untuk seunit saham. Maknanya dia memang collect tabung lah. Tahun tu rugi, tapi dia still keluarkan dividen yang agak besar juga sebenarnya masa tu. Betul-betul timing dia sebelum tahun 2020 kan. So itu satu case study. Case study nombor 2 pula, kita boleh tengok syarikat, contohnya Tenaga. Tenaga pada tahun berapa? Financial year tahun 2019 jugalah. Kita ambil financial year end tahun 2019 juga. Pada tahun tu, Tenaga dia bagi dividen dia 100 sen. 100 sen iaitu sebanyak RM1 lah. Dia bagi RM1. Tapi kalau kita compare dengan dia punya earnings per share, earnings per share ni tak sampai pun 100 sen. Jadi kita nak tengok sama ada syarikat tu, kita boleh compare antara earnings per share dan juga dividen per share. Earnings per share tu mewakili syarikat tu punya net profit. Tapi dividen per share tu dividen yang dikeluarkan lah. Jadi kalau dividen per share tu untuk earning per share ni mungkin ada yang tak jelas lah sebab dia macam jargon sikit kan. Jargon. Betul tak kalau aku cakap contohlah katakan syarikat tu ada 100 unit saham. Tahun tu dia buat untung RM100. So earning per share dia RM1 bagi setiap satu unit. Betul. So mungkin ada takut yang tak jelas kan.
Okay. Okay. So Boleh sambung. kita earnings per share ni senang cerita macam keuntungan syarikat tu, keuntungan bersih keuntungan bersih syarikat. Okay, katakanlah 100 juta ke kan, 100 juta. Lepas tu dia ada keuntungan, dia punya bilangan saham dia juga adalah 100 juta. Okay, 100 juta tadi yang keuntungannya adalah ringgit lah kan. Unit saham ni 100 juta unit saham. So dia punya keuntungan earnings per share dia adalah RM1. Kita bahagikan dia punya net profit dengan jumlah saham yang dia ada. Okay. So kita compare earnings per share tu, kita compare dengan dividen per share. Berapa banyak dividen. Okay. Sebagai contoh, kalau syarikat tu dia untung 100 juta, okay, tetapi dia allocate cuma 20 juta. Okay, 20 juta sahaja sebagai 20 juta saja sebagai dividen. Jadi saya ulang balik 100 juta dia untung, lepas tu 20 juta dia jadikan sebagai dividen, dia agihkan sebagai dividen. So dia punya dividen per share tu akan jadi 20 sen lah. Sebab tadi dia punya earnings per share adalah RM1 kan. Okay, yang ini jadi dalam 20%. So kita boleh tengok lah bahawa dividen tu sebenarnya dia ambil daripada earnings saja. Okay, sebab dividen per share tu lebih kecil daripada earnings per share. Tapi kalau kita nak tengok, kalau kita tengok dia punya dividend per share tu lebih tinggi daripada earnings per share, itu dah maknanya dia, syarikat tu dah korek tabung lah senang cerita kan. Okay, dalam bahasa lain dah korek tabung sebab dia punya dividen yang dia agihkan tu sebenarnya lagi besar daripada earnings syarikat tersebut pada tahun tu. Okay. So dua case study ni menunjukkan bahawa walaupun syarikat tu mungkin tahun tu dia punya keuntungan dia mungkin berkurangan ataupun mungkin tak profit pun, syarikat tu kalau sebelum tu dia ada duit lebihan, dia masih lagi boleh bagi keluarkan dividen. Okay, faham. Alright. Tapi kan kenapa diorang nak keluarkan juga dividen walaupun diorang rugi? Okay, Assumption kenapa ke apa, biasanya kenapa lah. Kita tak boleh nak bagi tahu kenapa kan. Assumption tu ialah dividen ni kenapa, pertama sekali kenapa syarikat keluarkan dividen. Okay, kenapa syarikat keluarkan dividen? Satunya adalah sebagai reward lah kepada shareholder kan. Kita tahu bahawa shareholder ni sebenarnya dia bagi modal kepada syarikat untuk syarikat tu kembangkan bisnes dia. Sekarang ni kita tengok ada musim IPO kan, ada IPO, ada 2 IPO. Okay, so sebenarnya waktu IPO tu adalah kita sebagai public ni kita bagi modal kepada syarikat. Okay, syarikat collect duit daripada public kan untuk diorang kembangkan syarikat diorang, sama ada nak beli aset ke, nak bayar hutang ke. Okay. Tapi sebagai ganjaran dia, bila kita dah bagi modal, okay, public dah bagi modal, public akan jadilah sebahagian daripada shareholder kan. Okay, so bila dah jadi shareholder ni, bila kita dah invest dalam syarikat, of course lah kita akan apa orang kata, expect return kan. Siapa yang invest tak nak akan return. Okay. Betul. Jadi syarikat akan bayarlah dividen kepada shareholder. Okay. Bayar dividen kepada shareholder as orang kata reward lah, sebahagian daripada reward lah, atas investor yang invest duit mereka kepada syarikat. Okay. So itu satu lagi ialah kita tahu bahawa macam saham yang saya sebutkan tadi kan, tenaga apa kan. Okay. Tenaga ni kita tengok jugalah siapa dia punya shareholder kan. Kebanyakannya adalah macam EPF ke, okay. Nama-nama besar kan, large fund apa semua tu. Jadi of course mereka waktu krisis ke apa kan, bila waktu tak ada duit, jadi mungkin kalau perlukan duit, inilah tabung-tabung yang mungkin boleh dikerahkan sedikit lah duit-duit daripada syarikat-syarikat public listed tu. Okay, tu assumption. Okay. Alright, so tadi kita kat mana dah? EPS dan DPS. Okay, EPS dan DPS. Jadi
depan sikit kita panggil sebagai dividend payout ratio. Di mana dividend payout ratio ni adalah kita punya dividend per share bahagi dengan earnings per share. So kalau lebih daripada 1 maknanya memang dividen tu dibayar lebih daripada keuntungan syarikat tersebut. Okay. So next, apa yang mungkin saya nak share dengan anda semua adalah berkenaan dengan dividend yield lah. Okay, dividend yield. Apa maksud dividend yield kan? Okay. Biasanya kalau kita nak invest dalam dividen, saham-saham dividen ni, kita akan tengok dia punya dividend yield. Okay, jadi apa itu dividend yield? Okay, dividend yield ni adalah dividen per share, okay, bahagi dengan price per share ataupun harga seunit saham. Okay, katakanlah saham tu dia harga RM1. Saham harga RM1, kemudian dia bagi dividen sebanyak 5 sen. Okay, untuk tahun tu. Jadi dia punya dividen per share dia adalah 5 sen bahagi dengan 100 lah, iaitu sebanyak 5%. Okay, dividen yield dia. Jadi kalau anda, let's say anda invest, anda beli saham tu dengan modal sebanyak RM1,000. Okay, RM1,000. Jadi dividen yang anda dapat adalah sebanyak RM50. Betul? 5% kan? Yes. 5% daripada RM1,000. So itulah dia dividen yield. Okay. Dan kita biasanya kalau kita nak screen counter tu, kita akan tengok dividen yield. Okay. Dividen yield 3%, 5% apa semua tu kan. Kalau nak cari saham-saham yang dividen dia tinggi lah, kita akan pergi ke website seperti Malaysia Stockbiz ataupun Galaxy Screener. Kita gunakan aja 3% ke atas tu kira tinggi lah kan. Sebenarnya kira tinggi sebenarnya boleh dikira tinggi juga 3%. Okey, saya nak bagi ada satu sebenarnya kelemahan dividen yield ni tak tahulah, mungkin ada yang dah lama advance, mungkin ada yang baru, tapi cuba catat je lah catat dulu. Mungkin satu hari nanti anda akan faham ke kalau siapa yang tak faham pasal dividen yield. Cuma saya nak bagi tahu kelemahan dividen yield ni sebenarnya dia comparekan dividen dengan harga semasa. Okey. Dia sentiasa, kalau anda tengok dekat Malaysia Stockbiz, okey, ataupun Galaxy Screener ke mana-mana tempat pun, dia akan sentiasa compare dividen yield ni, dia akan ambil harga semasa. Okey, sebagai contoh, okey, kalau saham tu dia bagi dividen 5 ni kan, 5 sen. Lepas tu harga semasa saham tu adalah RM1. So dividen yield dia adalah 5% lah. Okey. Tetapi macam mana kalau tahun lepas tahun lepas tahun lepas company tu dia bagi dividen 5 sen juga. Okey. Tapi harga semasa masa tu adalah 50 sen. Okey, sebenarnya dividen yield dia adalah pada waktu tu adalah 10%. Sebab 5 sen bahagi dengan 50 sen adalah 10%. Okey, jadi dividen yield ni sebenarnya dia bukan, orang kata bukan, bila kita nak tengok dividen yield kita jangan tengok dekat harga semasa. Sebenarnya kita kena compare dengan harga kita acquire saham tersebut. Okey, saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh, pada tahun 2019 ada satu saham ni lah tak nak beritahu nama. Okey, saham ni harga dia 30 sen. Okey, 30 sen. Tapi dia punya dividen dia bagi agak tinggi juga bagi saya masa tu. Dia bagi 1 sen. Okey, dia bagi 1 sen. Padahal saham tu harga dia 30. Okay. Actually dia dah cecah RM1, tapi dia sekarang ni dia dalam berlega dalam 70 sen apa semua harga dia. Dan dia masih lagi memberikan dividen yield 1 sen. Okay. Di mana kalau kita tengok dia punya dividen yield sekarang ni adalah 1 sen bahagi dengan 70 sen, kita akan dapat actually 1.4% aja. Okay, dia nampak macam tertipu sikit lah. Nampak macam rendah. Dividen yield dia bagi 1.4% je. Tapi sebenarnya saya dah acquire saham tu sejak harga dia 30 sen. Jadi sebenarnya dividen yield yang saya dapat bukanlah 1.4%, tetapi saya dapat lebih tinggi lagi. Okay. Jadi itu sebenarnya antara, orang kata, kelebihan bila kita memang target
dividen terhadap saham-saham yang mungkin yang baru nak naik ni. Okay, mungkin harga masih lagi rendah tapi dia boleh pergi sampai RM1 ke apa semua. Tapi kita dah collect dia dengan harga lebih yang murah lah. Okay. Dan kalau contohlah masa depan dia maintain harga RM1, bisnes dia pun makin bagus, katakanlah dia bagi contoh RM1, dia naikkan dividen sampai 5 sen contoh. Ni kita main kalau je lah. So dah jadi 5%. Tapi untuk kau yang dah beli pada harga 30 sen, dividen yield dia maknanya 5 sen bahagi 30 dah berapa dah tu? Dalam betul. Tak sure, dah maybe 20 ke 30%. Betul. So ada setengah investor yang dah lama beli saham tertentu tu, kalau syarikat dia terus berkembang apa semua, kemungkinan dividen yield dia boleh pergi 20-30%. Benda tu tak mustahil, betul ya? Betul. Okay. So apa yang mana kita nak dapat dividen 20% So kalau kita screen, kita tengok kat website, memang kita tak jumpa dividen yield 20%. Yang dividen yang macam tu kita hanya boleh jumpa kalau kita dah beli lama dan juga memang kita, kalau kita beli home run punya stock lah senang cerita kan. Yes. Okay. Bukan semua saham akan jadi macam tu. Okay. Tapi memang ada yang jadi macam tu. Okay. So that's why sebenarnya kalau kita nak buat kajian lebih tu, bukan saja kita kena tengok dividen yield lah. Of course kita kena tengok lagi lah benda-benda lain kan. Dia punya FA kena buat lagi kajian yang lebih lah. Okay, bukan setakat dividen yield saja. Okay, so itulah dia antara poin pentingnya adalah dividen. Bila kita nak invest, okay, bila kita nak target dividen ni, sebenarnya memang kita kena target long term. Kita tak boleh nak, orang kata, mindset kita short term. Okay, ada orang dia salah, dia target nak dapatkan dividen, tapi macam beberapa hari sebelum ex date baru dia nak beli. Dia nak, yang menentukan seseorang ni dapat ataupun tidak dividen ni adalah bila dia beli sebelum ex date lah. Syarikat tu bila maksud dia apa tu? Dia macam ni. Bila syarikat tu dia nak keluarkan dividen ataupun apa-apa corporate exercise pun, dia akan buat announcement lah kan. Okay, dia akan buat announcement dan dia akan bagi tahu ada satu tarikh yang kita panggil sebagai ex date. Okay, di mana kalau kita beli sebelum ex date tersebut, kita akan layak lah dapat entitlement tersebut. Sama ada dividen ke, bonus ke, issue ke apa-apa lah. Okay, jadi kita kena miliki saham tersebut sebelum tarikh ex date, baru kita layak. Tapi bila nak cakap pasal dividen punya investing ni, janganlah kita nampak saham ni nak bagi dividen lagi 1 minggu, lepas tu kita pergi beli dengan harapan kita akan dapat dividen terus. Okay, dia bukan macam tu, sebab bila ex date nanti harga akan jatuh. Okay, harga akan jatuh mengikut, kebiasaannya mengikut berapa banyak dividen yang dia bagi. Okay, kalau mungkin dia bagi 1 sen, harga akan jatuh 1 sen. Okay, kebiasaan dia macam tu. Okay, jadi dividen ni memang long term punya game. Okay, bukan short term, bukan minggu depan nak dividen, minggu ni baru kita beli. Dia tak jadilah, sebab harga adjusted maksudnya harga akan jatuh. Okay. Harga tu akan jatuh. Jadi kita dapat dividen tapi capital gain jatuh. Okay, jadi tak ada guna. Okay. So mungkin last lah kot. Mungkin last. Boleh. Nak cakap. Okay. So bila kita dah mindset kita long term ni, okay, mindset kita long term, kebiasaannya orang akan kira capital gain je lah kan. Dia akan consider macam saham tu harga RM1, lepas 5 tahun naik pergi RM1.20. Okay, itu dia anggap macam, bukan anggap lah, dia kira dia punya keuntungan tu dalam 20%. Okay, 20% sebab 20 sen kan, dalam tempoh 5 tahun. Okay, jadi itu bukanlah, orang kata, cara yang tepat lah untuk kita nak kira total shareholder return. Okay, sebab disebabkan ada dividen ni. Okay, so let's say dalam tempoh 5 tahun 5 tahun saham tu daripada harga RM1 naik pergi ke RM1.20. Okay, kita dah dapat capital gain sebanyak 20 sen. Okay, tapi kita campurkan sekali dengan sebenarnya berapa banyak dividen yang kita dapat dalam tempoh 5 tahun tersebut. Okay, let's say kita dapat 10 sen. Sepanjang 5 tahun kita dapat 10 sen. So sebenarnya total return yang kita dapat adalah sebanyak 20 sen capital gain
dan juga 10 sen untuk dividen, totalnya adalah 30 sen, which is 30%. Okay, 30% daripada kita punya capital lah. Cuma ini dalam 5 tahun. Jadi kalau kita nak annualize kan, kita kena gunalah kita punya financial calculator kan, nak kena cari dia punya CAGR CAGR tu. Okay. Ambil ni ikut pengalaman lah. Dia tak ambil serius Bila dapat dividen, mungkin dividen tu hangus sebab dividen ni biasanya dia akan terus masuk dalam akaun bank kita. Yes, itu problem dividen saham ni lah pada pendapat aku lah. Maknanya contoh kita ada, katakanlah kita dah beli saham 5,000 total. Dapat dividen berapa? Kalau 10% 500 lah. Tapi 5% dalam 200.5. So dia akan masuk dalam dia tak beli saham balik tau, macam ASB, dia akan masuk balik dalam ASB. Dia akan masuk bank account. So ada tendensi untuk kita guna untuk benda lain. Dia tak automatic compounding lah. Tu problem dia. Okay. Jadi itu salah satu problem lah masuk tu account bank kan. Kita kalau dah masuk account bank tu memang tak tahulah nak invest balik ke macam mana kan. Tapi kalau kita nak maximize kita punya return, sepatutnya apa dividen yang kita dah dapat tu kita kena reinvest balik lah. Beli balik saham tersebut dengan berapa unit yang kita ada. Okay. So ada juga actually teknik ada saya belajar ni. Sebab dividen ni almost every month mungkin ada je saham-saham yang nak bagi dividen. Okay. So ada teknik ni. Ini teknik memang kena ada banyak modal lah. Betul. So dia kumpul. Aku tahu dah ni. Tahu Cerita. Dia kumpul banyak-banyak saham ni yang supaya every month dia akan dapat dividen. Okay. Every month dia akan dapat dividen. So bila dia dapat dividen untuk 1 bulan ni, dia akan gunakan dividen yang dia dapat tu untuk dia invest ke next company yang akan bagi dividen. Okay. So end up every month dia akan dapat dividen lah. Okay. So itu salah satu cara kalau kita nak kumpul saham-saham dividen ni. Okay. Tapi perlukan modal yang agak besar jugalah. Sebab kalau nak tiap-tiap bulan tu nak ada dividen kan. Alright. Okay. So rasa itu saja kot. 9.30. So lepas ni kita akan open kepada Q&A. So nanti bila saya dah open Q&A, boleh request nak jadi speaker ataupun boleh reply kat tweet ke ataupun DM lah. So sebelum kita open Q&A, last. Okay, boleh. 3 lah kriteria saham dividen yang bagus. Secara ringkas je lah. Ni bukannya baik nasihat ke apalah, tapi based on kau punya pengalaman lah. Okay, kriteria saham dividen kriteria tu yang pertama, kalau kita tengok dia punya earnings per share tu kalau boleh konsisten ataupun meningkat lah. Okay, earnings per share. Sebab dividen ni kalau dia nak kalau nak meningkat, kalau nak naik, earnings dia sebenarnya kena meningkat lah. Okay, at least kita tengok lah dalam 3 tahun ke ada earnings per share meningkat. Walaupun mungkin tahun lepas saya rasa rata-rata memang banyak yang jatuh. Jadi kita mungkin boleh skip jugalah tahun lepas tu. Okay, tengok yang beberapa tahun sebelum tu. Okay, yang kedua adalah dividen ni, syarikat yang kita boleh pilih adalah syarikat yang orang kata macam essential service lah. Sekarang ni kita banyak cakap pasal essential service. Yes. Di mana bila ada krisis pun produk dia ataupun servis dia diperlukan. Tak berapa affected sangat lah. Tak berapa affected. Okay. Kalau kita contoh yang affected macam apa? Macam aviation, penerbangan, pelancongan, transportation apa semua tu kan. Okay. Tapi kita ada yang essential ni seperti utilities ke, okay, food ke, benda-benda yang tak begitu affected lah. Okay. Defensive punya stock. Okay. So itu pun salah satu kriteria, okay, yang kita boleh tengok. Okay. Okay. Yang seterusnya nombor 3 kalau saya yang nombor 3 ni salah satunya saya suka tengok dia punya PE dan juga ROE lah. Okay. Untuk menentukan, sebab saya cakap kalau kita nak tengok dividen ni, saham-saham dividen, kita bukan sekadar nak tengok dividen je. Kita kena tengok juga company tu fundamentally dia agak strong kan. Okay. So PE and ROE ni adalah salah satu orang kata fundamental ratio lah yang kita boleh gunakan untuk kita nak
value company tersebut, sama ada dia okay, dia strong ataupun tidak. So mungkin boleh carilah PE yang tak terlalu tinggi, okay. Dan juga kalau boleh ROE tu kita nak yang tinggi, okay, return on equity, okay. So So ROE itu adalah return on equity, PE adalah price earning ratio. Kalau ada yang nak lah. nak Google ke depan ni kan. Betul. Okay. So 3 kriteria. Then kalau ada lagi boleh je. mungkin nak ulas sikit lah, sebab tadi baru teringat yang Kausar kata apa, bila krisis dia ataupun bila harga saham jatuh, kita nak beli saham-saham dividen kan. Hopefully boleh tangkap lah point dia, sebab tahun lepas actually memang waktu krisis tu memang semua memang tergamam tak tahu nak buat apa. Dia terkejut lah, semua terkejut. Terkejut. Okay, terkejut. Jadi kita nak cuba rasional, jadi kita duk fikir-fikir juga saham apa nak sahut ni kan. Okay, then mentor saya lah kan, ada pernah mengajar, pernah beritahu, okay, waktu krisis apa semua ni, carilah saham-saham dividen. Sebab apa? Saham dividen ni, kalau harga dia jatuh, okay, dan kalau company tu dia tak affected pun dengan atas kejatuhan tu, okay, maknanya kita berjaya tangkap saham-saham tu pada dividen yield yang tinggi. Okay. Sebab tahun lepas saya perasan waktu jatuh tu memang dividen yield memang melampau-lampau, ada yang lebih daripada 10%. Betul. Banyak atas 10%. Banyak banyak atas daripada 10%. Okay. Sekarang ni semua dah recover balik. Maknanya siapa yang dapat tangkap tu, memang dia dapat, kalau dapat yang dividen yield 10% tu, maknanya 10 tahun kalau dia pegang saham tu, okay, kalau dividen yield 10%, 10% tahun dia dah dapat balik modal dia, dan tahun-tahun seterusnya dia dapat free je dividen. Kan? Sebab 10% adalah, kalau kita kali 10 dah dapat 100% lah kan. 100% tu maknanya dah balik modal kita lah. Okay. So bila berlakunya macam panic selling ke apa-apa kan, sebab market kita ni senang sangat dia panic selling kan. Sensitif. Okay, jadi kalau tak tahu nak buat apa tu, bolehlah tengok-tengok saham-saham dividen. Okay, sebab waktu harga jatuh tu memang dividen yield akan jadi tinggi. Okay, so itu saja. Betul. Aku sokong yang last tu, statement tu, maknanya bila peluang ni datang bila krisis datang kan. Tapi itulah, manusia ni bila tengok harga jatuh, market merah apa semua kan, dia akan jadi lagi takut. Tapi bila dah ramai masuk, barulah dia nak masuk. Tu just cerita market cycle and psychology je lah. So kita next, kita open untuk question boleh Elias Boleh. So siapa ada soalan boleh request ataupun DM ke, sila. KG ada nak tanya apa-apa KG? Kalau boleh jawab, saya jawab. Kalau tak tahu, saya jawab tak tahu. Tak pandai main saham. Bukan dah ada beli ya? Adalah, tapi sekarang guna yang private mandate tu. Oh, private mandate. Okay. Okay, kalau nak tanya macam apa, kalau macam contoh orang ada duit banyak, private mandate ataupun saham individual stock? Macam mana soalannya? Kalau ada duit banyak? Contohlah kalau orang ada duit banyak lah kan, kalau macam private mandate tu kan M1 dia besar juga kan. So kalau dia ada duit yang banyak, dia boleh pergi ke private mandate ataupun dia beli individual stock sendiri-sendirilah instead of the approach FR kan, University kan untuk private mandate kan. Okay, see. So ini macam dah compare antara dua lah, private mandate dengan saham kan. Kalau dia ada duit yang banyak. Okay, private mandate ni basically kita akan gunakan kepakaran orang lain lah kan. Fund manager, orang lain untuk invest duit kita. Okay. So of course dia punya return dia adalah benchmark untuk private mandate kan. Tapi kalau kita nak lebih tinggi, kita boleh pergi kepada saham. Cuma dia punya cons dia adalah saham ni kita kena monitor sendirilah. Kita kena belajar sendiri sebab saham ni bukanlah sesuatu orang kata yang straightforward. Okay. Bukan sesuatu yang mudah. Okay. Kita kena belajar. Okay. So kalau dia ada masa untuk belajar, ada masa untuk menguruskan, then boleh juga. Okay. Daripada pilih antara dua, boleh je nak diversify kan antara private mandate dan juga cuba juga dekat saham. Okay.
Okay, baik-baik. Terima Tapi kasih. provided orang tu ada masa untuk buat analisis semualah, right? Ada masa. So kalau dia nak return yang lebih tinggi, boleh. Belajar lah untuk saham. Tapi kena belajar lah. Kena belajar. Sebab saham ni memang satu investment yang orang kata berisiko tinggi. Okay? Betul. Okay, baik-baik. Siapa ada soalan boleh request. Nanti saya approve. So boleh tanya terus. So far macam mana Ilyas sekarang? Ada nampak ada peluang tak nak beli saham-saham dividen dalam pasaran sekarang? Sekarang Just for general lah. Peluang masih ada. Ada juga screening beberapa lah yang nak nampak macam menarik juga. Okay, tapi tak semenarik tahun lepas lah. Sebab apa? Sebab dia macam nak cakap, data tu banyak yang dah adjust berdasarkan earnings tahun lepas. Jadi dia kacau sikit. Earnings tahun lepas memang banyak yang tak berapa cantik lah kan. Okay, kalau kita nak Okay, baik-baik. Okay. Silakan, siapa nama? Raja Syuari. Sila tanya. Hello, Assalamualaikum. Boleh tanya. Yes. Yes, ada soalan. Mungkin mic dia tak elok kot. Tak tahulah. Sekejap, tengok DM sekejap kalau ada lah. So dia tak keluar pula suara dia. Hello? Ada ke? Ke tertekan request? Dia tertekan request kot. Mungkin lah. So mungkin aku rasa agak berat sikit lah kot topik saham ni kan. Berat tak apa. Tak adalah. Mungkin lah. Tak sure lah. Itulah actually risau juga sebab buat space kan. Usually kita macam bila ajar saham ni kita ada slide visual, dia perlukan visual kan untuk kita tunjukkan contoh. Jadi risau juga bila cakap ni, takut ada yang tak faham term-term. Tapi tujuan aku pun just nak bagi nak buat untung kena beli murah jual mahal. Atika. Silakan Atika. Okay, so ada soalan dekat DM. Sementara kita tunggu Atika, kita jawab dululah. Dia tanya, siapa namanya? Sekejap. Namanya Naim. Dia tanya, ada ke saham yang bagi dividen tetap? Saham bagi dividen tetap Okay, saham bagi dividen tetap. Tetap tu maksudnya okay. So kalau kita tengok dekat dividen policy lah dividen policy. Okay, ada setengah syarikat ni, okay, bukan semua. Setengah syarikat dia ada dividen policy, di mana kalau kita tengok, okay, ada yang syarikat bagi 30% dividen policy, ada syarikat yang bagi 50% dividen policy, ada juga syarikat yang memang dividen policy dia kosong. Okay, so apa maksud dividen policy ni? Maksudnya kalau dia ada dividen policy, syarikat tu memang dia akan allocate sekurang-kurangnya. Kalau dividen policy dia 30%, maknanya dia akan allocate sekurang-kurangnya 30% daripada keuntungan syarikat tu sebagai dividen kepada shareholder lah. Okay, jadi kita boleh tengok dekat bahagian dividen policy. Kalau ada, meaning dia memang akan bagi. Okay, cuma amount dia tak fix lah. Amount dia tak fix. Okay. Alright.
Okay, kita ada soalan lagi. Sekejap aku bacakan. Alright, soalan yang sama daripada dua orang. Okay. Faiz dengan, tak tahu lah ni nama Mak Saleh Michael Whitman, tak sure lah betul ke Saleh ke tak. So dua-dua tanya dekat mana nak buat screening dividen ni? Oh, dekat mana nak buat screening Yes. Okay. Screening dividen so far kalau website yang free ni boleh pergilah dekat malaysiastock.biz. Okay. Boleh pergi dekat bahagian bahagian mana analysis tools saya. Okay. Dekat situ dia ada dia punya screener sendiri increasing in dividend ada, top 50 dividend ada. Okay. So anda boleh tengok kat situ. Okay. Itu satu option. Nombor dua adalah boleh pergi kat website Galaxy Screener. Galaxy Screener yang ini kita kena letak sikit lah kita punya fundamental ratio yang kita nak set kan. Okay. Kita boleh letak lah dividend yield sebagai contoh kita nak minimum 3%, kita letak lah minimum 3%. Okay, kemudian PE dan juga ROE kita boleh letakkan juga. Okay, mungkin PE nak letak maksimum 15 ke, ROE minimum 10 ke, bergantung pada knowledge kita lah kan, berkenaan dengan PE dan ROE. Okay, so dah masukkan tu, kita just screen aja dekat Galaxy Screener. Okay, itu option nombor 2. Option nombor 3 boleh juga pergi ke website. Sekejap saya pergi. Mahisam.com ada juga. App.mahisam.com ada juga rasanya. Dividend punya screeners. Saya tengok sekejap. Dalam aplikasi Web Mahisam punya app. Sama. Dia dia web app. Okay. So boleh buka apa mahisaham.com. App app.mahisam.com. Okay. Jadi pergi kat bahagian screeners, kita boleh tengok jugalah. Dekat situ kat bahagian fundamental kita boleh tengok high dividend yield punya screeners. Okay. Dekat sini dia tunjukkan high dividend yield je lah. Okay. Dari dalam bentuk percentage. Okay. So itu yang free. Untuk yang berbayar mungkin boleh tengok dekat Share Investor. Okay. Share Investor ni bagus kalau kita nak buat kajian mendalam berkenaan dengan dividen sebab dia memang ada dia punya dividen punya analysis tools. Okay. Yes, dekat shareinvestor.com. So kita pergi kat boleh subscribe Betul. Tak silap saya setahun dalam 300 kot. 300 lebih. Okay. Untuk yang web punya je. Okay, yang ini memang detail lah. Dia tunjukkan historical. Okay, berapa banyak dividen yang dibagi dengan harga waktu tu. So that kita boleh kira lah, kan? Lebih tepat. So kita boleh kira sendiri waktu tu punya dividen yield sebenarnya berapa banyak apa semua. Okay. Alright, so 4 website lah yang saya bagi. Anda boleh check. So aku ulang balik tadi Galaxy Screener, Malaysia Stockbiz, Mahisaham app.mahisaham.com dan yang ketiga tu berbayar lah Share Investor. Shareinvestor.com. Alright. So ada soalan. Ada 3 soalan. Orang mungkin malu nak cakap, dia DM. Soalan ni best kat ni. Tak tahulah nama dia apa, Anwar kot. Dia tanya, salam, tolong tanya kat speaker, kenapa setiap kali Anwar Ibrahim buat statement yang dia ada number yang convincing, banyak saham jatuh? Terima kasih. Aduh, kenapa Dia kena dengan dividen Aduh. Tak, ada bukan topik dividen lah kot. Topik dividen saham lah. Okay. Topik saham lah kenapa harga jatuh? Market ni akan react lah dan kita tahu investor dia tak suka kepada ketidaktentuan. Okay. Tak suka kepada ketidakstabilan. Okay. Jadi bila ada statement-statement yang menunjukkan ketidakstabilan ni, of course market akan react lah. Okay. Market akan react. Okay, that's why bila ada, bukan saja Anwar Ibrahim lah, actually politician mana-mana ke, kalau dia keluarkan statement yang boleh menggugat market ni, market memang akan react. Sebab itulah dia, bila kita target short term ni memang market akan banyak sangat noise. Okay? Yes. Banyak sangat noise. Apa-apa pun kan. Okay. So itu yang berlaku
berlaku dalam short term lah, banyak sangat noise. So untuk mereka dia kurang terdedah pada noise ni lah. Okay. Yes. So kalau dah mindset kita long term nak fokus dividend, so kita should be tak payah kisahlah orang nak cakap dia ada berapa kursi ke apa kan. Yeah. Cuma Banyak statement bukan saja Anwar Ibrahim ke siapa lah tahun lepas, 2 tahun lepas zaman Donald Trump apa semua dulu lagi dengan hanya tweet saja boleh menjatuhkan market. Okay. Betul. So memang banyak noise. Okay, market akan react. Macam Elon Musk kan. Cuma Elon Musk. Elon tu Musk paling yang terkenal lah sekarang. Tapi dia kripto lah. So tak ada siapa, tak ada polis nak tangkap. Alright. Okay. Soalan nak tanya. Tapi ada orang ni tanya soalan lah. Okay. Tapi macam tak berkait lah. Tapi dia macam berkait tapi sebenarnya tak berkait dengan topik lah. Okay. Tanya, salam, nak tanya adakah dividen ASB boleh naik balik ke 6-7% macam tahun sebelum ni, dan kalau boleh naik apa faktor cenderung ke arah tu? Sebab ASB kan dia ada, dalam ASB tu dia ada, belakang dia ada underlying, dia ada saham-saham dalam Bursa Malaysia juga kan. Okay. Okay. So mungkin berkaitan jugalah kan. Okay. Jadi bila cakap pasal ASB ni, satu kita kena tahulah fund yang lagi besar ni sebenarnya lagi susah nak manage. Okay. Kalau kita compare dengan ASB beberapa tahun yang lepas, 10-20 tahun yang lepas, okay, fund dia tak begitu besar. Jadi bila fund dah besar ni, dia ada masalah lah, dia nak allocate, nak parking duit tu kat mana kan. Okay, bila dia parking dekat saham-saham yang blue chip ni dia punya return dia tak adalah begitu tinggi. Okay? Kalau kita tengok dividend yield saham-saham blue chip pun sekadar berapa persen kan. Kita boleh check sendirilah Tenaga punya dividend yield, saham-saham blue chip punya dividend yield. Okay? Jadi nak kata boleh pergi ke angka tinggi manage fund tu macam sekarang. Okay? Jadi unlikely. Okay. Yes, aku pun setuju lah. Betul lah betul. Unlikely lah. Dia sebab fund ni makin besar makin susah dia nak manage. Itu satu fact yang semua orang kena tahulah. Alright, kita ambil 2 soalan lagi. Alright, ada dari Farha, dia tanya, salam, boleh tolong tanyakan kepada speaker, REIT, adakah REIT part of saham? Okay, REITs Real Estate Investment Trust lah. Okay. Dia nak kata macam mana, dia equity lah kan. Okay. Tapi dia bukan kita memiliki company lah. Kita memiliki Real Estate Investment Trust ni basically dia own property. Okay. Dia own property. So income dia datang daripada leasing lah of the property kan. Okay. Di mana kalau kita buka akaun CDS memang kita boleh beli jugalah beberapa REITs yang ada. Okay. Dan REITs ni pun adalah dia punya return dia yang dividen dia pun keluarkan dividen kot. Okay. Yes, yang kita boleh tengok sebelum ni atraktif juga. Tapi untuk baru-baru ni saya tak buat kajian pula dia punya return dia. Mungkin tak begitu atraktif kot untuk tahun lepas. Yes, kita kena check lah. So kena kalau check. Untuk REIT ada 4 je yang patuh syariah setakat inilah. Okay. Oh ada ke Faiz request lah, mungkin dia nak terangkan ke, dia nak tanya tak tahu. Terangkan boleh. Yes Faiz. I can add up kot untuk REITs punya part kot. Sila. Okay. Sila. Okay, alright. So untuk REITs ni basically macam Ilyas cakap lah, is kita beli basically company lah. So we can trade that REITs tu sama macam kita trade company yang kita trade dekat bursa. So let's say kalau korang ada account CDS tu, boleh je nak beli REITs dekat bursa, tak ada masalah. In term of return tu, it's subjected to the REITs punya performance lah kan.
Macam dividen pun ada yang bagi decent, ada yang suam-suam sedih sikit, lah. suam-suam sikit kan, especially kalau kita tengok kan yang pegang retail mall kalau kita tengok pun sekarang ni retail mall banyak tak ada buka kan, jadi kalau buka pun customer tak ada. So that's affecting the REITs performance. So itu kenapa dia tak boleh bagi dividend as high as before lah. Tapi ada a few REIT yang for me is actually still competitive. Competitive in terms of the syariah REITs yang non syariah REITs tu memang banyak gila yang kompetitif, tapi non syariah so tak boleh nak buat apa. Kan, tapi syariah REITs still ada a few yang but obviously you have to do your study lah, but tapi REITs ni sensitif sikit tau, sebab banyak scam yang buat guna nama REITs sekarang ni, sebab orang tak tahu REITs ni apa. Oh ya, banyak scam pakai REITs sekarang. Aku tak perasan because aku punya artikel ada dekat website aku tu pasal REITs. Aku pun pelik kenapa trafik ni banyak masuk dekat REITs ni kan. So after buat some digging ni, rupanya dia orang guna website aku punya artikel ni untuk jual dia orang punya scam REITs ni. Tu masalahnya tu. Macam-macam sekarang. Sedangkan kita buat benda tu untuk public tahu kan, tapi dia orang gunakan tu untuk scam. So please, kalau tuan-tuan dan perempuan jumpa REITs yang kata bagi pulangan tiap-tiap bulan, bagi pulangan konsisten, bagi pulangan secara tetap, tu semua scam. Okay, kalau tuan-tuan dan perempuan nak beli REITs yang betul-betul, buka akaun CDS, beli dekat you punya trading platform lah kan, beli CDS dan saham. Okay, tu je kot. Alright, thank you Bayus bermakna tu. Jelas. Alright. Okay, next mungkin soalan terakhir lah. Dia daripada siapa ni? Ahmad kot. Tapi rasanya Ilyas dah jawab tadi. Dia tanya, betul ke lepas company announce dividend, harga saham akan jatuh? So saya ulang semula. Yes. Okay. Betul. Harga akan jatuh. So normally dia akan adjusted lah, dia akan jatuh. Okay. Tapi ada case tau, ada case. Kita dalam saham ni kita tak, macam mana kata, nothing is 100% sure Betul. Nothing is 100%. Sebab ada juga perasan beberapa ni, waktu estate tengok-tengok, tak jatuh pula kan. Dia terlampau strong. Okay. Masa tu dia tengah trend apa semua. So tapi normally memang akan adjusted jatuh. Okay. Alright. Terima kasih. So kita pun dah pukul 9.56. Okay, so terima kasih semua yang dengar malam ni, ramai juga, lebih kurang 150 orang. Kita nak rumuskan lah Ilyas. So boleh lah Ilyas mulakan sedikit rumusan. Kita rangkumkan lah. Dah pukul 10 dah pun. Alright. So hopefully sampai lah apa yang nak disampaikan hari ni. Di mana bila cakap pasal saham ni, bukanlah semata-mata nak trading ataupun kita nak kejar short term gain. Kita beli murah, jual mahal, beli hari ni, jual esok, beli minggu ni, jual minggu depan. Bukan macam tu saja. Okay. Ada juga strategi lain which is kita invest. Okay. Dan mindset kita adalah lebih kepada long term. Okay. Kita pegang lama saham tersebut, dan bila kita pegang lama ni, selain daripada capital gain yang kita dapat, iaitu daripada harga, mungkin harga rendah jadi harga tinggi, potential profit yang kita dapat juga adalah menerusi dividen, which is agihan keuntungan syarikat tersebut. Okay. Kita kena ingat, kita beli saham ni sebenarnya kita beli syarikat yang buat bisnes. Okay. Jadi bila buat bisnes ni adalah untung, ada untung, ada rugi. So sebahagian daripada keuntungan tu, ada syarikat yang dia agihkan keuntungan tersebut kepada shareholder dia orang. Okay. So saya rasa itu sajalah rumusan dia. Okay. Jadi boleh juga bagi mereka yang mungkin dah melabur saham, okay, boleh diversify lah. Mungkin meaning bukan saja kita nak trade saja, mungkin allocate juga certain amount daripada kita punya modal tu untuk kita target long term. Okay. Sebab kalau nak dapat gain yang tinggi sebenarnya dengan trading ni, dia punya odds dia adalah sangat rendah lah kan. Okay. Tapi kalau kita pegang lama ni, nak dapat potential return yang tinggi tu is unlimited sebenarnya. Okay. Alright, terima kasih Ilyas. So Ilyas, kalau let's say diorang nak
belajar ke pasal saham? Ada tak rujukan website yang kau dah tulis ke apa ke? Rujukan boleh pergi saham ke? Boleh pergi ke mahirsaham.com. okey. Dan siapa yang belum ada akaun CJS, bolehlah buka akaun CJS dengan Mahirsaham, dengan saya lah. Saya sebagai marketing representative, tapi Remizer adalah Tuan Mahir Alias. Okey. So korang kalau nak tahu lebih lanjut pasal saham, boleh juga follow Ilyas Amir. Alright. Kita bagi ruang kat Faiz, bagi sikit macam apa-apalah pasal dividen. Boleh Faiz? Dividen saham. Bagi apa-apa tu macam 2-3 minit lah apa yang kau boleh nak sampaikan lah. Okay, alright. So I think banyak pun Ilyas dah cover tadi. Okay, so benda dividen ni mungkin satu benda yang tak famous, tak hype lah untuk for those youngsters kan. Sebab banyak nak tengok potential gain, day trade kan, day trade tengok 10%, 30%. So benda macam tu adalah benda yang hype, cepat untung. But ramai orang tak tahu, macam Ilyas cakap tadi, the odds untuk buat benda tu is not that easy. You have to have very knowledgeable. Kemudian you punya tools pun nak kena tak sama lah macam orang nak beli buy and hold, beli dan peram ni ataupun buy for dividend ni. Okay, you don't really need sophisticated tools, you don't really need complicated punya tools. Okay, you just have basic understanding pun you dah boleh start. So for those yang baru nak mula dalam saham dan sebagainya, okay, you can start with this. Okay, tak ada kehinaan. Ramai orang kata lah beli buy and hold ni kan. Ni in fact when you do some research, kalau you go for buy and hold punya strategi tu, you punya odds tu adalah better daripada orang yang day trade tu. So it's better for you, for those yang baru nak mula. Why not you start dengan dividend play. Let's say you nak beli, kemudian from time to time you pun dah experience, baru you go for day trading for example lah kan. So kalau you tengok strategi ni bukan calah-calah orang pakai. Kalau kita tengok Warren Buffett, okay, all those professionals pun pakai strategi ni. So tak ada kehinaan, sebab ramai orang rasa hina beli buy and hold apa kan, tak. Cuma perlukan kesabaran. In fact dalam trading ni, komoditi yang paling berharga adalah masa tu. Kalau you bagi masa yang tepat, you bagi masa yang betul untuk you punya investment untuk grow tu, InsyaAllah you are the one who are making the hype. Ramai orang rugi dekat market sebenarnya. Tapi strategi ni adalah strategi yang sangat best. Kalau cuba bayangkan okay, ni cerita bayang ni memang best kan. Cuba bayangkan you ada fund, so let's say you ada fund like 500,000, so you makan dividen saja setahun 10%. Okay, because obviously to get that 10% is very doable kalau you beli awal. Kalau you beli masa nak umum dividen, mungkin lah tak dapat lah that 10%. Tapi kalau beli awal, insyaAllah boleh dapat. 10% tu benda sat-sat-sui, 20% adalah benda yang sat-sat-sui kalau you buat you punya research yang betul. Okay. Tapi ini bukan confirm boleh dapat 20%. It depends on the market situation. Macam tu. Okay. So potensinya besar lah dividen ni. Potensi besar. Kalau kita ni macam kita bela pokok durian lah kan. Okay, kalau aku baru nak bagi contoh tu tadi. kau teruskan. So kalau kita pokok durian, tahun pertama, kedua, ketiga tu mungkin tak nampak hasil lagi lah. Mungkin yang tahun yang kelima tu pokok tu dah berkembang, dah ada durian, tapi masa tu pun mungkin lah tak dapat durian tu banyak lagi kan. Tapi once dah 10 tahun, okay, durian tu dah boleh makan sampai anak cucu dah benda tu. In fact benda ni memang berlaku dalam reality. Ada orang yang memang
lepas dia meninggal tu, dia faraid kan dia punya shares tu kepada. So that's the thing yang ramai orang dekat luar sana dia nak short term gain. I do understand because of this current economic situation, orang nak cari income. But for those yang mungkin ada stable income, mungkin less affected by COVID-19, maybe you can go for the dividend play, for your own investment style lah kat situ. But the potential is very big. Kalau you memang dah hold for significant time, 20% is nothing for a dividend. Itu je kot. Speaking from experience tu kan. Janganlah. Tak apa, saja je usik sikit. Okay. So kalau nak explore saham lebih lanjut kan, yang banyak orang tunjuk kat luar tu banyak beli buat trading, beli murah jual mahal. Yes, boleh buat untung melalui cara tu, tapi macam Ilyas dengan Faiz kata tadi, the odds are very low lah. Maknanya kebarangkalian untuk kita untung dengan cara tu sangat rendah. So another way is we go for the long term. Kita invest, beli syarikat yang bagus, yang bagi dividen dan sebagainya. Macam Faiz kata, boleh sampai 20%. Kalau untuk dia kata memang senang je. Dia lah, kita dapat 10% pun dah tinggi sangat lah kalau kita bandingkan ASB, tabung haji. 10% for me is very good lah. So last KG, kalau mungkin ada nak tambah apa-apa ke? Tak ada. Tak ada Alright. Okay, so saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi dengar malam ni. Harap dapat something lah malam ni, take away. So boleh study lagi kalau berminat. So korang boleh follow Ilyas, boleh follow Faiz, boleh follow Kewangan Graduan. So diorang memang selalu share pasal kewangan dan pelaburan lah. So macam Ilyas, dia MR, Marketing Representative. So dia pun ada website dia, mahisam.com. Faiz pun ada website dia, faizwahab.com kot rasanya. Tak pasti .com ke .my, rasa.com. So boleh follow diorang ni. Jadi terima kasih sekali lagi. InsyaAllah lah, kalau saya rajin, saya akan cubalah buatkan nota daripada perkongsian malam ni. InsyaAllah. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi, kita boleh bersurai. Dan saya nak cakap terima kasih lah pada semua yang ada. Terima kasih Ilyas, terima kasih Gaji, terima kasih Faiz. Okay, terima kasih Kosa. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Okay semua, Assalamualaikum.